Muhyiddin yang dalam darurat bukan negara, kata Mat Sabo. Presiden Amanah berkata Muhyiddin kini dalam keadaan darurat untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Ketika negara gempar dengan kemungkinan pelaksanaan darurat bagi menangani COVID-19, Presiden Amanah Muhammad Sabo menempelak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai pihak yang sebenar-benarnya sedang darurat. Bagi saya yang benar-benar darurat ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, bukannya negara. Beliau dalam keadaan darurat untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Jika alasannya COVID-19, kita sudah ada undang-undang sedia ada yang boleh digunakan untuk membasmi wabak ini dengan berkesan tanpa perlu kepada pengikhtiaran darurat kepada negara, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Kabinet hari ini dilapor bersetuju pelaksanaan darurat bagi membendung penularan COVID-19. Seorang pemimpin kanan UMNO yang bercakap dengan Malaysia kini dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan, percaya tindakan itu boleh memakan diri. Menurutnya, ini mungkin mendorong mereka yang bersikap natural menjauhi Kerajaan Perikatan Nasional dan menjadikan Muhyiddin kelihatan lemah. Tentunya rakyat akan melihat ini sebagai menggantung demokrasi dan bukan menggantung parlimen. Ini menimbulkan lebih banyak kemarahan kepada Muhyiddin dan mereka yang berpihak kepadanya, tambahnya. Pemimpin UMNO itu juga mendakwa ramai menteri tidak tahu mengenai perkara itu sehinggalah pagi tadi. Idenya untuk isytihar darurat dikemukakan oleh sekelompok kecil individu dan beberapa menteri menyatakan kebimbangan mengenai akibatnya, tambahnya. Sekiranya yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan permintaan tersebut, Muhyiddin tidak perlu membentangkan belanjawan 2021 untuk undian ahli parlimen pada 17 November. Ini juga akan menggagalkan usaha untuk melakukan undi tidak percaya terhadapnya. Muhyiddin yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas berlakunya peristiwa langkah Sheraton pada Februari lalu, kini berdepan risiko dijatuhkan sebagai Perdana Menteri. Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa memiliki sokongan majoriti ahli parlimen untuk menubuhkan kerajaan baru, manakala pemimpin veteran UMNO Tengku Razaleek Hamzah bergandingan dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad untuk menyingkirkan Muhyiddin. Walaupun Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan sokongan UMNO kepada Muhyiddin, namun penganalisis politik berpendapat Presiden UMNO itu tidak mewakili pandangan semua ahli parlimen daripada parti itu. Pembangkang dakwa Muhyiddin cuba elak pilihan raya. Wakil rakyat dari Pakatan Harapan berpendapat undang-undang sedia ada sudah cukup untuk menangani wabak COVID-19. Wakil rakyat Pakatan Harapan PN membantah pengisytiharan darurat di seluruh negara dengan menyifatkannya sebagai tidak perlu, memandangkan undang-undang sedia ada sudah cukup untuk menangani wabak COVID-19. Tidak lama selepas perkara itu didedahkan, pemimpin pembangkang mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin cuba menggunakan darurat untuk menggantung parlimen dan mengelakkan pilihan raya. Langkah berkenaan diambil di tengah-tengah peningkatan kes COVID-19 dan tekanan politik yang dihadapi Perdana Menteri dari luar dan dalam. Di laman Twitter, bekas Menteri Kesihatan dan anggota Parlimen Kuala Selangor, Zulkifli Ahmad berkata, pengisytiharan darurat tidak perlu untuk mengatasi wabak tersebut. Sementara itu, ahli Parlimen Ipoh Barat DAP, M. Kulasegaran berkata, di negara-negara yang mencatatkan kes COVID-19 yang jauh lebih tinggi, tidak memerlukan mereka mengisytiharkan darurat. Anggota Parlimen Bakri DAP, Yeo Biyin pula berkata, penggunaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 sudah cukup untuk mengawal wabak tersebut. Ia juga mempersoalkan apakah Perdana Menteri menggunakan darurat untuk terus kekal berkuasa. Sementara itu, Adun Kota Anggerik, Najwan Halimi juga mempersoalkan apakah pengisytiharan darurat adalah untuk memastikan
Kerajaan Perikatan Nasional kekal berkuasa dan mengelakkan Muhyiddin hilang majoriti di Dewan Rakyat. Senator DAP Liu Chin Tong pula mengingatkan kerajaan untuk tidak menggunakan jalan pintas dalam demokrasi kerana ini akan memberi kesan negatif kepada negara. Ahli Parlimen Tanjung Malim PKR Chang Likang juga mengingatkan bahawa pengisytiharan darurat akan memberi kesan buruk kepada ekonomi. Setakat jam 5 petang tadi, perkataan darurat menjadi topik trending di Twitter Malaysia. Ungkapan Muhyiddin out yang bermaksud penolakan terhadap Perdana Menteri juga menjadi trending di Twitter. Sementara itu, Setiausaha Agung MCA Chong Sin Won berkata, terserah kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Wabak COVID-19 semakin serius dan Ketua Negara YDP Agong akan memutuskan apakah akan mengisytiharkan darurat. Tulisnya dalam bahasa Mandarin di Facebook. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Perdana Menteri tiba di Istana Abdul Aziz untuk menghadap Agong. Turut kelihatan memasuki istana di Kuantan. Pahang itu ialah kenderaan rasmi Panglima Angkatan Tentera PAT Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tiba di Istana Abdul Aziz di Kuantan hari ini bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Kenderaan yang membawa Perdana Menteri dilihat memasuki pagar Istana Abdul Aziz pada kira-kira 4.40 petang diiringi pasukan keselamatan dan sejumlah kenderaan rasmi Kerajaan Negeri Pahang. Turut kelihatan memasuki Istana Abdul Aziz ialah kenderaan rasmi Panglima Angkatan Tentera PAT Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Pengamal media mula berkumpul di laluan masuk ke istana itu seawal 2.30 petang. Selepas ura-ura, Perdana Menteri akan menghadap Seri Paduka mula tersebar sejak tengah hari tadi. Muhyiddin terdahulu mempengerusikan mesyuarat khas Kabinet di Perdana Putrajaya pagi tadi. Dipercayai bagi membincangkan isu-isu semasa. Turut dilihat memasuki Perdana Putra ialah kenderaan yang membawa Menteri-Menteri Kabinet dan PAT Effendi Buang. Semua sumber berita telah dipetik daripada Bernama. Dan berita ini dipetik semula daripada Surat Khabar Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sila kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.